بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحق سيد الأولين والآخرين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا آمين يا رب العالمين. أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dapat ketemu dengan tuan-tuan yang sekian lama saya tak dapat bertemu. Dah lama saya tak hadir ke masjid ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Said selaku eksekutif masjid yang menjemput saya hadir ke sini pada hari ini. Untuk bukan nak ceramah mana dah. Tengok pasang-pasang dia apa semua macam kat TV Al-Hijrah pula ada kamera apa depan ni. Tak ada. Saja datang nak menghubungkan silaturahim dengan tuan-tuan, abang-abang, ayah-ayah yang saya hormati sekalian. Sama ada yang kenal saya atau tidak. Alhamdulillah ini dapat kita bertemu di bulan Ramadan untuk kita sambung silaturahim, dan kemudian saya dijemput pada hari ini untuk menyampaikan sedikitlah daripada berkenaan dengan nuzul Quran. Nuzul Quran insya-Allah. Walaupun berlakunya nuzul Quran itu pada 17 Ramadan, hari ini kita berada di 18 Ramadan kan? Ramadan, ala kulli hal masih lagi kita merasakan aura nuzul Quran itu masih lagi, kerana kita masih berada di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah saya akan mulakan dengan bacakan daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan inilah bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan ini adalah merupakan petunjuk. Allah Ta'ala bagi tahu kita Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan ini adalah merupakan petunjuk bagi kita. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan merupakan keterangan-keterangan minal huda wal furqan, kepada petunjuk tersebut dan juga keterangan bagi pembeza di antara yang hak dan yang batil. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang mana Allah Ta'ala pilih tuan-tuan dalam banyak-banyak bulan Islam. Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan untuk diturunkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk diturunkan kalam Allah yang qadim. Bulan Ramadan bermaksud bulan Ramadan ini pasti-pastinya special di sisi Tuhan. Pastinya bulan Ramadan ini sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala, sehingga kan Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan ini, yang sekarang ini kita sedang berada pula dalam bulan ini, untuk diturunkan kalamnya yang mulia tuan-tuan. Kalam Allah, yang mana kalam Allah ini juga merupakan sebesar-besar mukjizat yang dianugerahkan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besar mukjizat. Kalau kita lihat mukjizat para nabi tuan-tuan, yang berlaku kepada semua nabi-nabi dan rasul, semua mukjizat tersebut berakhir dengan wafatnya nabi itu. Bila wafatnya Nabi Isa, maka berakhir Nabi Isa naik ke langit. Contoh Nabi Musa AS bila wafat, kemudiannya berakhirlah mukjizat-mukjizatnya. Tetapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW sekalipun telah wafat,
tetapi Allah Ta'ala kekalkan mukjizat Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga ia boleh dilihat, dibaca, difahami oleh kita sehingga ke hari ini, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, mukjizat-mukjizat yang berlaku kepada nabi-nabi terdahulu, hari ini kita masih lagi boleh lihat mukjizat tersebut, satu sahaja, iaitu mukjizat Al-Quran. Maka perlu kita rasa Al-Quran ini sebagai suatu yang sangat agung, kerana ini mukjizat, tuan-tuan, yang kekal sehingga ke akhir zaman nanti. Dan kemudian, tuan-tuan, Al-Quran ini, tuan-tuan, kalau kita lihat apabila disebut tadi dia adalah merupakan petunjuk bagi manusia, adakah kita hari ini menjadikan Al-Quran ini benar-benar petunjuk bagi diri kita, tuan-tuan? Hari ini kita nak lihat sempena tazkirah nuzul Al-Quran ini, kita nak koreksi muhasabah diri kita. Adakah Al-Quran ini benar-benar menjadi hudan, petunjuk bagi diri kita, tuan-tuan, dalam kehidupan seharian kita? Dalam hal kita beribadah, ya, pasti-pastinya kita merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis Nabi. Dalam hal kita berumah tangga, adakah kita merujuk kepada Al-Quran ini sebagai panduan kita? Dalam hal kita menguruskan perniagaan kita, adakah kita merujuk kepada Al-Quran sebagai kita punya panduan? Dalam hal kita bermuamalah dengan manusia lain setiap hari, adakah kita merujuk Al-Quran sebagai panduan? Sebab, tuan-tuan, zaman-zaman dulu, zaman salafus salih, zaman para sahabat Nabi, zaman para tabi'in, zaman tabi'in, boleh dilihat seseorang itu ahli Quran dengan hanya melihat kepada akhlak dia, melihat kepada pengamalan dia, melihat kepada sifat-sifat ciri-ciri yang ada pada diri dia, orang dah boleh detect dah, ini ahli Quran ni. Bukan sekadar dengan nampak muka dia berseri-seri, bercahaya, tidak. Bila mereka lihat orang ni macam ni cara dia berakhlak, macam ni cara dia bercakap, macam ni cara dia beribadah, orang tahu ini ahli Al-Quran. Sebab mereka membaca Al-Quran dan menterjemahkan Al-Quran itu dalam kehidupan seharian mereka. Berbeza dengan umat Islam di akhir zaman yang mungkin ada yang berinteraksi dengan Al-Quran tetapi tidak mencerminkan Al-Quran itu dalam kehidupan seharian mereka. Jadi, tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kalam Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan, Nabi SAW pernah mengadu kepada Tuhan, Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi mengadu kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, Ya Rabbi, sesungguhnya kaum aku, kata Nabi, ittakhadhu hadzal Qur'an, mereka mengambil Al-Quran ini mahjura, mereka menjauhkan diri daripada Al-Quran. Nabi mengadu kepada Tuhan, Ya Allah, Quran yang sampai kepada kaum aku, mereka jauhkan diri daripada Al-Quran ni. Nabi mengadu menunjukkan Nabi SAW terasa hati, Nabi rasa sedih bila melihat kaum dia. Nabi dah sampaikan Al-Quran tapi ada yang buat tak tahu je. Sampai disebut di dalam mana, tuan-tuan? Surah Al-Furqan ayat 30. Surah Al-Furqan ayat 30, Nabi mengadu kepada Tuhan. Mahjura, menghijrahkan diri daripada Al-Quran, menjauhkan diri daripada Al-Quran. Nabi nampak dah. Nabi kata, siapa yang buat tu? Kaumku. Jadi menunjukkan juga hari ini ada juga daripada umat Nabi SAW yang bersikap sebegitu juga. Ada daripada kalangan umat Nabi SAW yang bersikap begitu terhadap Al-Quran. Mahjura, dia jauh daripada Al-Quran. Sedangkan tadi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran
tadi pada bulan Ramadan ini khususnya supaya kita makin lama kita dekatkan diri dengan Allah Ta'ala melalui dengan membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bila disebut tadi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, dan Nabi pula sedih ada daripada umat kalangan kaum dia yang menjauhkan diri daripada Al-Quran. Jadi sebenarnya apa hak kita terhadap Al-Quran? Apa sebenarnya hak kita terhadap kalam Allah yang turun ni? Yang mana ulama sebut Al-Quran ini, ulama sebut siapa yang nak berbicara dengan Tuhan maka dirikanlah solat. Siapa yang nak berbicara, bercakap-cakap, mengadu hal dengan Tuhan, dirikanlah solat. Tapi ulama sebut siapa yang nak diajak berbicara dengan Tuhan, dijemput untuk bersembang-sembang dengan Tuhan, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita nak mengadu hal kepada Allah Ta'ala, maka kita dirikan solat. Dalam solat itu kita sampaikan segala-galanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nak diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersembang-sembang dengan Tuhan, maka bagaimana? Dengan kita buka Al-Quran dan kita baca. Ketika itulah seolah-olah kita sedang, Allah Ta'ala sedang bercakap kepada kita dan kita kemudian baca dan kemudian kita memberi respon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW baca Al-Quran, tuan-tuan, merasakan betul-betul ini seolah-olah Allah Ta'ala sedang menyampaikan, sedang berkata-kata dengan Nabi. Sampai kan ada masa Nabi bila baca Al-Quran, terus Nabi menitiskan air mata. Bila ayat-ayat itu, lebih-lebih lagi bila ayat itu tuju kepada Nabi SAW. Contoh dalam satu ayat, saya tak ingat, tapi mafhum dia, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu kepada Rasulullah SAW akan dibangkitkan pada hari kiamat. Setiap kaum itu, Nabi mereka akan menjadi saksi ke atas mereka. Setiap Nabi akan menjadi saksi ke atas kaum mereka. Tapi engkau wahai Muhammad, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi saksi kepada semuanya, kepada semua manusia. Maka Nabi SAW bila baca ayat ini, terus berasa gerun dengan Allah Ta'ala, terus menitiskan air mata, merasakan betapa besarnya tanggungjawab yang diletakkan ke atas diri Nabi SAW pada hari akhirat nanti, menjadi saksi kepada semua manusia, sedangkan Nabi-Nabi yang lain dia jadi saksi kepada kaum masing-masing. Jadi maksudnya Nabi SAW berinteraksi dengan Al-Quran, merasakan seolah-olah Allah Ta'ala berbicara direct kepada diri Nabi. Begitu juga kita, tuan-tuan, kembali kepada hak kita selaku hamba Allah, yang mana kalam ini diturunkan kepada hamba-hambanya. Hak kita terhadap Al-Quran ada dua, iaitu tafakkur dan tadabbur. Tafakkur dan tadabbur, iaitu bukan sekadar kita buka dan baca sahaja, tetapi perlu kita tafakkur, perlu kita berfikir dan tadabbur dan memahami intipati ataupun mesej yang nak disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran kepada kita semua, tuan-tuan. Al-Quran ini bukan turun kepada Nabi sahaja, bukan turun kepada para sahabat Nabi sahaja, bukan turun kepada orang alim ulama saja, tak, tetapi kepada kita semua. Al-Quran ni hudan linnas, sebagai panduan, sebagai manual guide kepada kita semua, tak terkecuali siapa pun. Maka adakah kita berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau lihat jenis-jenis orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ini, ada orang yang langsung mengabaikan Al-Quran sebab sibuk dengan hal dunia. Sibuk dengan hal dunia, sibuk dengan hal macam-macam atas dunia ini, sehingga akan terabai, tak sempat dia baca Al-Quran. Maka orang ini sangat-sangat rugi sebab dia tidak berinteraksi dengan Tuhan. Sedangkan setiap hari, sedangkan dia bekerja tu, mencari rezeki tu, yang bagi rezeki Allah Ta'ala, tapi kalam Allah tidak mau dibaca. Ada yang pertama, orang yang mengabaikan langsung Al-Quran. Yang kedua, yang sekali-sekala dia tergerak nak baca Al-Quran, maka dia baca. Tapi dia sekadar baca sahaja,
tapi tidak tafakur dan tadabbur, tidak cuba nak memahami apa yang Allah Ta'ala nak sebut dalam Al-Quran ni. Ayat ni cerita pasal apa ni? Pasal azab ke? Pasal nikmat ke? Pasal orang beriman ke? Pasal orang kafir ke? Dia sekadar baca saja. Ada orang pula yang baca dan kemudian dia buka, dia selak tafsir. Wah, dia pun memahami apa yang sedang diceritakan ayat tersebut. Alhamdulillah. Tetapi tidak mengamalkan. Dah faham, dah tahu makna, dah tahu apa suruhan Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, tapi bila dalam kehidupan sehariannya dia tidak menterjemahkan perkara tersebut seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki, masih lagi rugi. Jadi yang sebenar-benarnya yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, orang yang baca, kemudian orang yang cuba memahami, dan kemudian Allah bila dah faham, dah tahu kehendak-kehendak Allah, suruhan-suruhan Allah, larangan-larangan Allah, maka kemudian dia pun tidak melakukan apa yang disuruh dan tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan seharian dia. Tak semesti dalam hal ibadah. Tak semestinya Al-Quran kata jangan minum arak, dia tidak minum arak. Tapi bagaimana pula dalam hal menyebarkan fitnah contohnya? Hari ini bukan sekadar menyebarkan fitnah tuan-tuan, menyebarkan berita palsu. Setiap hari MKN kena counter berita-berita palsu ni. Kejap kata boleh rentas daerah, kejap kata tak boleh rentas daerah, kejap kata macam ni, kejap kata macam tu. Jadi tuan-tuan, berbalik kepada Al-Quran ni tuan-tuan, kita hari ini insya-Allah sempena nuzul Al-Quran ni tuan-tuan, termasuk diri saya sendiri nak muhasabah, kita masuk dalam kategori yang macam mana. Sepanjang setiap hari Allah Ta'ala bagi kita rezeki. Dalam bulan Ramadan ni alhamdulillah boleh makan minum. Dalam bulan Ramadan ni alhamdulillah malam tadi tidur, pagi ni sedar. Allah Ta'ala bangkitkan kita, bagi lagi umur kita boleh insya-Allah sampai ke 10 malam terakhir Ramadan nanti insya-Allah. Tapi adakah dalam bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran ini kita khususkan pada bulan Ramadan ni kita nak baca sebanyak mungkin daripada Al-Quran ini, seperti mana yang dilakukan oleh siapa? Imam Syafi'i rahimahullah, 60 kali khatam di bulan Ramadan Al-Quran tuan-tuan, Imam Syafi'i. Sedangkan kita tahu Imam Syafi'i sibuk. Berapa ramai anak murid daripada segenap negara datang berteleku di hadapan Imam Syafi'i nak mengaji. Berapa banyak kitab Imam Syafi'i nak ajar pula, berapa banyak jenis ilmu, tradisi ilmu apa ni, disiplin ilmu agama Imam Syafi'i nak sampaikan kepada anak-anak murid dia. Tapi beliau sempat mengkhatamkan 60 kali Al-Quran pada bulan Ramadan. Menunjukkan orang-orang yang macam ni, macam Imam Syafi'i ni, mereka boleh mampu baca Al-Quran khatamkan sebanyak 60 kali itu kerana hati mereka memang terpaut dengan Al-Quran. Memang merasakan Al-Quran ini sebesar-besar mukjizat yang memang kemudian merupakan anugerah yang diberikan bukan sahaja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga anugerah yang diberikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain kitab mereka akhir sekali telah diubah-ubah. Kalau kita lihat kitab Bible dah macam-macam version, sampai 12 version, dan setiap version tu kontradik, tak sama. Yang ini kata boleh makan khinzir, yang ini kata tak boleh makan khinzir. Old Testament katakan, tiba-tiba yang New Testament boleh makan semua benda selagi mana tidak memudaratkan. Tapi menunjukkan kitab-kitab yang lain itu telah diubah-ubah. Tapi Al-Quran sampai kepada hari ini, bacalah Al-Quran di mana pun, di Afrika ke, di USA, di Kanada ke, di South Africa ke, di Malaysia ke, di Papua New Guinea ke, itulah Al-Quran yang sama Allah Ta'ala pelihara supaya kita semua dapat memahami mesej yang sama. Orang Islam di mana saja dengan Al-Quran yang sama ini dapat memahami mesej Allah Ta'ala yang sama, iaitu satu saja, supaya kita ini Allah Ta'ala nak ingatkan hidup atas dunia ada batasan-batasan yang Allah Ta'ala telah letakkan, limit-limit yang Allah Ta'ala tetapkan, yang jangan dilanggar batasan dan limit itu. Dalam hal ibadah, dalam hal berniaga ada batasan dia, ada limit dia, berapa persen margin keuntungan yang dibenarkan menurut Al-Quran contoh.
Yang sodap je kan, wah okey, kita tengok pas kita nak saham tengah sodap naik ni apa semua ni, kita tak rujuk pula kepada syariat. Berapa banyak yang boleh kita ambil daripada peratusan keuntungan dalam perniagaan kita. Contoh, kemudiannya bila kita punya simpanan kita dah sekian banyak, dah sampai nisab dia, dah sampai haul dia, Al-Quran kata apa? Perlu ada kita zakatkan daripada harta kita. Maka dalam segenap apa yang kita lakukan tuan-tuan, kalau kita ikutlah betul-betul seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Quran, insya-Allah kita hidup atas dunia ini, insya-Allah selamat dunia dan di akhirat. Itu yang kita nak. Dan terakhir tuan-tuan saya sentuh Al-Quran ini, macam mana kita boleh selamat di Al-Quran dengan akhirat, kerana Nabi SAW bagi jaminan kepada mereka yang membaca Al-Quran, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti Al-Quran yang kita baca ini, Nabi bagi tahu ni, Nabi bagi jaminan akan datang pada hari kiamat nanti kepada pembaca-pembacanya syafi'an, menjadi syafaat, menyelamatkan orang-orang yang membacanya ketika di dunia dulu. Sampaikan dalam satu riwayat yang lain sebut Al-Quran datang pada hari kiamat, Al-Quran defend orang yang baca Al-Quran. Al-Quran bagi tahu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya ketika di dunia dulu orang ini terhalang tidurnya kerana membaca Al-Quran, kerana membaca aku. Maka hari ini aku halang dia daripada masuk neraka dengan aku ingin memberi syafaat kepada dia. Maka Allah Ta'ala izinkan Al-Quran bagi syafaat. Maka tuan-tuan, di samping Nabi SAW sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat, kita ada Al-Quran ni semua sebagai pemberi syafaat kepada kita. Jangan kita sia-siakan, terutama jadi bulan Ramadan. Mesti kita fokuskan, terkiskan kepada Al-Quran, supaya insya-Allah satu masa nanti Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi diri kita, penebus diri kita daripada api neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup sekadar tu tuan-tuan, insya-Allah. Sekolah-sekolah tuan-tuan, bukan prepare benar ni daripada sekolah ni tadi ni, daripada sekolah. Dan kemudian moga Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, disebabkan saya sebut saya daripada sekolah, kita doakan di sekolah-sekolah sekarang ni yang banyak dah kes-kes COVID positif apa semua ni, moga Allah Taala peliharalah anak-anak kita di sekolah-sekolah daripada dijangkiti virus COVID-19 insya-Allah. Dengan barakah Al-Quran, dengan barakah bulan Ramadan, berkah hari Jumaat insya-Allah, minal aminin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim kulla ulum ya sami'u al-mazlum la taj'al fi majlisina syaqiyyan wala mahrum bihaqqi sayyidil ma'sum innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.